Bandar Seri Begawan bertambah ceria dengan sebahagian bangunan di Jalan Roberts diwarnai dengan warna-warna menarik dan lantai yang dihiasi dengan lukisan mural perahu padian. Projek yang dinamakan The Pedestrianisation of Jalan Roberts and Adjacent Alleyways merupakan salah satu inisiatif di bawah Jabatan Bandaran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Kementerian Pembangunan bagi mencantikkan lagi ibu negara. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis pelancaran projek berkenaan di Jalan Roberts, Bandar Seri Begawan. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, dan yang berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Fasa pertama projek ini melibatkan proses pengecatan semula 5 buah rumah kedai berwarna pastel. Kesinambungan daripada itu, projek ini dipanjangkan lagi ke bangunan BIBD Ar-Rahno dengan melukis 7 padian yang akan dijadikan sebagai mural dan dibuat secara langsung di permukaan lantai. Fasa kedua ini merupakan kerjasama antara 2 buah kementerian bersama Guerrilla Architects serta sumbangan daripada industri sektor swasta yang diketuai oleh Manpower Industry Steering Committee MISC dan Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek Brunei Puja. Usaha-usaha ini adalah salah satu usaha untuk meriahkan lagi Bandar Seri Begawan dengan adanya tempat-tempat menarik. Ini adalah usaha pertama yang baru diperkenalkan. Ada lagi usaha-usaha lain, perancangan-perancangan lain yang akan dilaratkan di kemudian hari lah. So ini adalah satu usaha dulu, dicuba dulu di sini dan insyaAllah projek-projek lain akan ada. Projek seumpamanya antara lain bertujuan bagi meningkatkan kesedaran mengenai sejarah negara Brunei Darussalam dan cara hidup zaman dahulu melalui konsep dan isi kandungan seni lukisan yang akan dipamerkan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan, dan yang berhormat Arkitek Siti Rozai Marianti binti Datuk Seri Laila Jasser Haji Abdul Rahman, Ahli Mesyuarat Negara. Jika dahulu melukis di permukaan dinding dianggap sebagai menconteng atau mencalarkan imej sesuatu tempat. Namun kini melukis di permukaan dinding atau permukaan luas menjadi seni mural yang menarik perhatian sesiapa sahaja yang melihatnya, biasanya di tempat awam. Kita ikuti laporannya bersama kru Mojo RTV News. Sesiapa sahaja yang melalui Jalan Robert di ibu kota pasti akan terpesona melihat keindahan kawasan tersebut. Deretan bangunan yang tersergam indah bukan sahaja penuh warna-warni, bahkan juga terdapat seni mural yang boleh mengamit memori lama melalui lakaran lukisan 7 buah perahu padian yang melambangkan 7 puak di Brunei. Jadi kami kena bagikan 7 puak etnik Brunei. Kami tim daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Kami memilih tema Murut, bangsa Murut, etnik Murut di Brunei. Pasal apa? Murut ini ada sesuatu yang unik untuk Ketani ketahui. Pasal Murut di Brunei ini dah banyak orang tahu kan. So kami try to educate audience, orang ramai macam mana barang-barang Murut ini. Basically kami membuat bagi puak kedayan. So yang kami paparkan itu, yang kami lukis adalah mengenai annual festival bagi puak kedayan iaitu makan tahun. Masa festival itu diorang bergotong royong. So kami ada include all the dishes and makanan yang diorang masak semasa festival itu. Seni mural yang digelar 7 padian ini dihasilkan oleh beberapa belia tempatan. Sentuhan kreatif mereka berjaya menghasilkan seni mural
yang unik dan mengandungi nilai estetika. Sebagai artis di negara Darussalam ini, we have to find our own way to push ourselves in the creative industry. So it's been like a bit of proud as well, because Bandar is our pride. Bandar Seri Begawan is now lively, and then we wanted to really push Bandar ini to be one of Bandar yang alive. And now there's Bandar Kucheria, so people will get to see our talent as well. I feel very happy and honored to be involved in this project because it's been quite fun, and the atmosphere here is very positive, and all the artists are doing this for the same cause. So please come have a look at our designs. We all Bagi anda yang belum berkesempatan berkunjung ke Bandar Seri Begawan, jangan lepaskan peluang menyaksikan keindahan ibu kota melalui kreativiti anak-anak muda tempatan kita ni. Seni mural yang mereka hasilkan ini telah menceriakan lagi Bandar Seri Begawan sebagai tempat yang harus dilawati atau place to visit. Aziz Ahmad untuk Berita RTV. Penyakit kardiovaskular di negara Brunei Darussalam masih menjadi punca kedua kematian selepas kanser dan menyumbang kepada hampir 25% kematian pada tahun 2018. Kadar penyakit kardiovaskular bagi semua peringkat umur dianggarkan setiap 167 daripada 100,000 orang penduduk. Menteri Kesihatan menjelaskan kadar kematian pramatang bagi penyakit kardiovaskular setiap 131 daripada 100,000 orang penduduk, yang mana jumlah kaum lelaki lebih tinggi daripada wanita bagi kedua-dua kategori. Berucap semasa mesyuarat saintifik tahunan ke-7 Persatuan Jantung Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menjelaskan keseluruhannya kematian pramatang disebabkan penyakit kardiovaskular meningkat dari 20% pada tahun 2013 kepada 26% pada tahun 2018. Mesyuarat berlangsung pagi tadi di Pusat Pakar Pantai Cerudong. Yang Berhormat seterusnya menjelaskan dalam berdepan dengan normal baharu di tengah-tengah pandemik ketiga ini adalah penting memikirkan cara baharu untuk memberikan rawatan kesihatan. Selain itu, jelasnya dengan epidemik penyakit tidak berjangkit pada masa ini, perlunya memikirkan mengenai bagaimana memanfaatkan pengetahuan yang diperolehi berkenaan kesihatan digital ke arah pengurusan penyakit tidak berjangkit termasuk penyakit kardiovaskular. Brunei Darussalam has made great strides in the use of digital health recently, with the release of Bru Health app, which initially was a method to facilitate contact tracing. Negara Brunei Darussalam jelasnya telah mencapai beberapa kejayaan dalam penggunaan kesihatan digital baru-baru ini dengan penggunaan aplikasi Bru Health yang pada awalnya adalah kaedah untuk memudahkan pengesanan kontak semasa pandemik COVID-19. Akan tetapi kini ia telah dimanfaatkan dan dihubungkan dengan sistem rekod pesakit digital negara Bru HIMS. Dengan memperkenalkan teknologi kesihatan digital, penduduk di negara ini akan berupaya mendapat manfaat dari perancangan terbaik pengurusan dan penghantaran penjagaan kesihatan. Mesyuarat memfokuskan mengenai penyakit jantung dalam kalangan muda, kepentingan faktor risiko pengubahsuaian dan penggunaan teknologi digital serta pembelajaran penggunaan mesin dalam pengurusan penyakit jantung. Mesyuarat diadakan secara maya dihadiri oleh 400 peserta termasuk lebih 180 peserta dalam tarian dari 13 buah negara. Yang Berhormat juga menyampaikan anugerah fellowship kepada Dr. Raji Nakan Raja Gopal, penasihat kardiologi Pusat Perubatan Cerudong Park Glen Eagles. Minggu Kesedaran Anti-Mikrob Sedunia atau World Antimicrobial Awareness Week WAAW diraikan pada setiap bulan November bagi meningkatkan kesedaran mengenai rintangan anti-mikrob sejagat AMR dan untuk mendorong amalan-amalan terbaik dalam mengatasi penyebaran dan kemunculan jangkitan yang mampu melawan anti-mikrob. Di tahap sejagat, rancangan tindakan sedunia untuk menangani masalah AMR telah disokong di World Health Assembly ke-68
pada tahun 2015. Antara objektif utama rancangan tersebut adalah untuk memupuk kesedaran dan pemahaman AMR melalui komunikasi yang berkesan, pendidikan dan latihan. Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut dalam perutusan bersempena sambutan Minggu Kesedaran Antibiotik Sedunia 2020 yang diraikan pada 18 hingga 24 November 2020. Sambutan pada tahun ini bertemakan bersama dalam memelihara antimikrob. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, negara Brunei Darussalam juga tidak terkecuali daripada ancaman AMR termasuk jangkitan yang tidak dapat diubati, peningkatan morbiditi dan kematian, peningkatan kos dari aspek peningkatan tempoh pesakit berada di hospital dan lanjutan rawatan termasuk rawatan dengan antimikrob. Dalam pada itu, ia memerlukan usaha yang bersepadu dan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam penggunaan antimikrob yang bukan hanya terdiri daripada pekerja kesihatan dan pihak yang berkepentingan lain, malahan juga keseluruhan lapisan masyarakat. Tegas Menteri Kesihatan, orang ramai berperanan sangat penting dalam meningkatkan kesedaran untuk menangani rintangan AMR, iaitu dengan hanya mengambil ubat antimikrob di bawah pengawasan doktor, mengambil ubat antimikrob seperti yang diarahkan pada label ubat termasuk dos dan tempoh pengambilan ubat, menghabiskan ubat antimikrob mengikut tempoh yang ditetapkan pada label ubat walaupun sudah merasa pulih, tidak berkongsi ubat antimikrob dengan orang lain dan mengurangkan risiko jangkitan secara menyeluruh dengan mengamalkan kebersihan tangan, menjauhkan diri dari orang lain apabila berasa tidak sihat, penyediaan dan penggunaan makanan yang bersih, penggunaan air yang bersih dan melakukan vaksinasi secara berkala untuk mengelakkan jangkitan yang tertentu. Tambah Yang Berhormat lagi, mereka yang bekerja di sektor kesihatan juga mempunyai peranan signifikan kerana usaha dalam melawan rintangan antimikrob ini boleh ditingkatkan lagi dengan pemberitaan pengetahuan kesihatan sesama profesional kesihatan dan juga orang awam mengenai perbezaan jenis-jenis jangkitan dan bila ubat antimikrob boleh digunakan. Selain itu, langkah-langkah pencegahan jangkitan juga perlu diamalkan ketika merawat pesakit, terutamanya pesakit yang telah dijangkiti kuman yang mempunyai rintangan kepada antimikrob. Tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilapor sebanyak 7 kes. 532 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 8,250 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Jumlah perdagangan negara Brunei Darussalam pada bulan Ogos 2020 mencatatkan peningkatan sebanyak 26.8%, iaitu 1,384.6 juta ringgit daripada 1,092.0 juta ringgit pada bulan yang sama tahun 2019. Menurut siaran akhbar Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan Ogos 2020 meningkat sebanyak 4.1% berbanding dengan bulan Julai 2020. Jumlah ekspor menurun sebanyak 9.6% tahun ke tahun daripada 620.8 juta ringgit berbanding 686.7 juta ringgit pada Ogos 2019. Ini disebabkan terutamanya oleh penurunan ekspor minyak mentah dan juga penurunan gas cecair asli LNG disebabkan oleh permintaan global yang perlahan dan penurunan harga.
Pasaran ekspor utama pada bulan Ogos 2020 adalah Singapura iaitu 33.3%, diikuti oleh Jepun 17.7% dan Malaysia 16.6%. Bagi import, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada 763.8 juta ringgit daripada 405.3 juta ringgit pada Ogos 2019. Sementara itu, 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, kimia, makanan dan barang keluaran kilang. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang sebanyak 57.5% dari jumlah import, diikuti oleh import barang modal 37.1% dan barang penggunaan 5.4%. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari United Kingdom 18.6%, diikuti oleh Malaysia 14.1% dan Singapura 13.2%. Mengikut mod pengangkutan pada bulan Ogos 2020, peratus yang tertinggi adalah mod pengangkutan laut dan pengangkutan udara dan melalui darat. Laporan penuh perangkaan perdagangan barangan antarabangsa dari negara Brunei Darussalam bagi bulan Ogos 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.pn. Program Tadabbur Al-Quran membimbing masyarakat dalam penyebaran kefahaman dan penghayatan tafsir Al-Quran melalui rujukan dan kitab-kitab tafsir yang muktabar. Bahan tersebut menyusul seketika nanti. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Junjungan dan Ahli Majlis Perundingan Kampung Junjungan semalam mengadakan majlis memperingati 40 tahun masjid berkenaan. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhaimin bin Haji Johari alias Jahari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diisikan dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang pertandingan azan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama dan penyampaian cenderahati penghargaan kepada keluarga Allahyarham Awang Haji Bakir bin Tundak, pewakaf tanah bagi Masjid Kampung Junjungan. Bagi membimbing masyarakat dalam penyebaran kefahaman dan penghayatan tafsir Al-Quran melalui rujukan dan kitab-kitab tafsir yang muktabar, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SP dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan Tadabbur Al-Quran. Program berlangsung di Masjid Kampung Puni Temburong lewat petang kemarin. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program diisikan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah dan ceramah yang disampaikan oleh Dr. Ismail Abbas, Dekan Fakulti Pendidikan Kupu SP. Ceramah menyentuh mengenai dengan manfaat dan kelebihan surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq jika diamalkan dalam kehidupan seharian, baik untuk memohon hajat maupun sebagai pelindung diri dan ganjaran pahala yang besar untuk hamba-Nya yang istiqamah mengamalkan surah-surah tersebut. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'allaf iaitu Kebajikan Mu'allaf dan Unit Dakwah Daerah Temburong pagi tadi menyerahkan bantuan keperluan harian kepada 43 buah keluarga mu'allaf di daerah Temburong. Aktiviti berkebajikan itu dilaksanakan dengan kerjasama daripada Go Hoki Motors Sendirian Berhad, Jeep Owners Group Brunei dan Begawan Murni Beverages and Manufacturing Sendirian Berhad. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Rombongan dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan menyerahkan bantuan kepada 21 buah keluarga mu'alaf di sekitar Jalan Batang Duri dan satu lagi memberikan bantuan di sekitar Mukim Bokok kepada 11 buah keluarga.
Penyerahan bantuan diteruskan lagi di pos dakwah Kampung Selapun kepada 11 keluarga mu'alaf. Saya berbesar hati dan mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan sumbangan kepada saya dan anak saya. Program Tahadu Tahabu 4.0 Anjuran Ashabul Halim Kelab Belia Remaja Masjid Pengiran Muda Abdul Malik Kampung Tunku Katuk bertujuan bagi membantu anak-anak yatim dan orang kurang berkemampuan dalam membuat persiapan kembali ke sekolah. Penerimaan sumbangan daripada orang ramai bagi program tersebut yang bermula Jumaat lalu berakhir petang tadi dengan majlis penutupan program Tahadu Tahabu 4.0. Majlis berlangsung di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tunku Katuk. Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid, dalam ucapannya menjelaskan program yang berteraskan menerima sumbangan orang ramai yang kemudian diserahkan kepada golongan yang kurang berkemampuan amat dianjurkan dalam agama Islam. Semoga dengan adanya program Tahadu Tahabu ini dapat menjadi salah satu platform bagi menggalakkan orang ramai dan masyarakat Ketani untuk terus melakukan amal-amal kebajikan. Mudah-mudahan program seumpama ini menjadi inspirasi kepada golongan belia yang lain, khususnya kumpulan-kumpulan belia masjid yang ada di negara Brunei Darussalam, untuk terus sama-sama menganjurkan aktiviti yang bermanfaat dan berkebajikan seumpama ini, iaitu untuk agama, bangsa dan negara Ketani. Sumbangan keperluan dan peralatan persekolahan yang diterima termasuk alat tulis, buku tulis, set geometri, pensel warna, kalkulator dan beg sekolah. Sumbangan tersebut akan diagih-agihkan kepada anak-anak yatim dan golongan kurang berkemampuan yang tinggal di sekitar kawasan Kampung Tunku dan Kampung Katuk. Program ini merupakan program kali keempat sejak ia mula diadakan pada tahun 2017. Bersua kembali, sokongan dan perhatian daripada keluarga, saudara dan teman-teman kenalan merupakan salah satu tunjang utama atau pillar of support bagi pesakit kanser ketika berhadapan dengan penyakit berkenaan, terutamanya menerima rawatan. Perkara tersebut antara yang digariskan oleh Datin Dr. Hajah Noraslina binti Haji Ramli, isteri Menteri Kesihatan pada Majlis Seuntai Kasih Bersamamu. Majlis yang diadakan sempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara itu berlangsung pagi tadi di Tarindak di Seni, Bandar Seri Begawan. Sejak ditubuhkan pada tahun 2004, Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Brunei BBCSG telah melaksanakan objektifnya terutama dalam membantu pesakit-pesakit kanser payudara yang memerlukan sokongan moral dan spiritual. Di samping itu, kumpulan ini juga mengadakan beberapa siri jeraiwara, ceramah dan menerbit buku Al-Quran Terap Kanser bersumberkan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Yasin dan Surah Yasin Fadilat. Juga hadir Dayang Hajah Aminah binti Haji Momin, Presiden BBCSG selaku pengerusi majlis, dan Dayang Hajah Linda Aini Abdullah, Timbalan Presiden BBCSG selaku Timbalan pengerusi majlis. Sempena sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia tahun ini, seramai 30 kanak-kanak dan belia mengikuti cabaran ilustrasi #Voices of Youth, anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim. Cabaran ilustrasi #Voices of Youth adalah sebagai menyahut saranan pihak UNICEF agar individu yang berumur di antara 13 hingga 24 tahun di seluruh dunia dapat mengongsikan ilustrasi kreatif selaras dengan tema sambutan tahun ini, iaitu Reimagine a Better World atau membayangkan semula dunia yang lebih baik. Aktiviti seumpamanya antara lain bertujuan bagi mencungkil bakat kanak-kanak dan belia di samping meningkatkan lagi perkembangan mereka secara holistik daripada segi fizikal, mental dan kerohanian. Semasa aktiviti ini, para peserta dipecahkan kepada beberapa kumpulan-kumpulan kecil dan diberikan 4 tajuk, iaitu Reimagine a Greener and More Sustainable World, Reimagine the Future of Wellbeing and Mental Health,
Reimagine the Future of Education and Work dan Reimagine a Future Without Discrimination. Ilustrasi kreatif tersebut akan dimuat naik ke platform media sosial dengan menggunakan hashtag Universal Children's Day BN dan hashtag World Children's Day sebagai menunjukkan penglibatan negara Brunei Darussalam. Penglibatan golongan belia secara aktif dalam pengendalian aktiviti maupun projek yang diungkahkan di peringkat mukim dan kampung dapat memberi kesan positif kerana meningkatkan taraf ekonomi masyarakat mukim dan kampung dalam mewujudkan nilai sosial masyarakat yang sejahtera dan harmoni. Kelmarin Urustia dan panel hakim bagi program kebeliaan 3K Kepimpinan Kemasyarakatan dan Keusahawanan mengadakan sesi lawatan ke beberapa majlis perundingan kampung MPK Daerah Tutong yang turut serta dalam program tersebut. Program anjuran bersama Jabatan Daerah Tutong, Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong dan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Tutong disertai oleh 5 buah kumpulan terdiri daripada 17 orang belia dan belia wanis yang mewakili MPK Pancur dan Penanjung, MPK Sengkarai, MPK Penabai dan Kuala Tutong, MPK Kuala Ungar dan Merimbun serta MPK Kudang dan Pat Nunok. Program tersebut merupakan kesinambungan dari konvensyen belia MPK yang telah diarahkan pada bulan Februari lalu. Awang Muhammad Amir bin Haji Omar Ali, pengerusi bersama dan urustia program, menjelaskan melalui pengisian aktiviti yang bakal dilaksanakan akan dapat membimbing para belia agar lebih memahami fungsi dan peranan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung sekaligus dapat mengilap sifat-sifat kepimpinan pada diri belia untuk diketengahkan selain meningkatkan kemahiran dan kebolehan belia dalam menerajui kepimpinan di peringkat Majlis Perundingan Mukim dan Kampung. Rumusannya kita telah pun berpuas hati, terutama sekali ada beberapa kumpulan yang telah pun menunjukkan perkembangan dari segi inovasi produk. Dan selain daripada itu ada juga kumpulan yang telah pun memberikan satu idea yang baik, terutama sekali di dalam keusahawanan, yang mana pihak urustia dan juga pihak panel hakim melihat ia boleh berkembang lebih jauh dan kita berharap agar mereka ini akan diteruskan, akan diberikan semangat dan insya-Allah pelaksanaan projek ini iaitu tarikhnya untuk pembentangan yang terakhir iaitu pada bulan pertengahan bulan Disember ini nanti. 6 buah kereta terbiar telah ditarik semasa operasi bersepadu bersih ke-20 yang dijalankan di beberapa kawasan baru-baru ini. Operasi dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Operasi dijalankan di kawasan di bawah kawalan Jabatan Bandaran, Bandar Seri Begawan di kawasan letak kereta komersial Kampung Menglait, Kampung Orang Kaya Besar Imas, Kampung Anggrek Desa dan Kampung Jaya Setia. Sebelum operasi tersebut dijalankan, 20 buah kenderaan telah berhasil dipindahkan melalui proses mediasi kepada pemilik-pemilik kenderaan terbiar yang telah dikenal pasti dengan memberi tempoh selama 14 hari bagi pemilik memindahkan kenderaan berkenaan. Syarikat-syarikat perniagaan dan orang ramai diperingatkan untuk tidak meninggalkan kenderaan mereka dalam keadaan terbiar sehingga menjejaskan dan menyebabkan gangguan lalu lintas dan tempat letak kereta awam. Simpang 199 Kampung Tungku dan kawasan sekitarnya akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik esok 23 November. Kita ikuti maklumat mengenainya. Daerah Brunei dan Muara kini mempunyai satu lagi taman riadah untuk dikunjungi oleh penggemar pendaki bukit. Majlis Perundingan Kampung Jerudong B bersama Persatuan Warisan Kedayan Jerudong Warisan pagi tadi mengadakan pembukaan Taman Riadah Bukit Mejawa, Kampung Jerudong.
Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku Wakil Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Bukit Mejawa menyediakan trek sejauh kira-kira 6 km, 7 buah bukit dan 8 buah wasai. Semasa majlis ini juga diadakan perasmian jualan makanan tradisi dan kraf tangan Puak Kedayan. Juga hadir Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali dan Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, timbalan-timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan.